Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu hari ini dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, dan alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala, kita diizinkan Allah untuk meneruskan Ramadan al-Mubarak. Moga-moga dengan tarbiyah Ramadan ini akan melonjakkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu taala, melonjakkan takwa kita sebagai seorang ayah yang akan mengemudi sebuah rumah untuk sama-sama sekeluarga masuk syurga sekeluarga. Dan pada hari ini kita dalam tajuk kita Ayah, anak ini legasimu, kita akan merujuk kepada ayat yang ke-8 daripada surah As-Sajdah yang sama-sama kita akan baca pada hari ini. Tapi saya ingin memperkenalkan dua orang panel kita yang berbahagia. Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia. Selamat datang Ustaz. Selamat datang dan terima kasih bersama kali ini ya. Sebelum ini kita sudah bersama dan ingin membincang lebih lanjut lagi tentang tajuk kita anak ini sebagai legasi, dan kita juga bersama dengan saudara Ahmad Adil Luqman bin Nur Ismail, Johan Hafazan Juz 1 hingga 20 peringkat kebangsaan 2019. Selamat datang. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita ingin memulakan bagi tuan-tuan yang berada di depan talian Facebook ataupun YouTube, dijemput untuk share di depan kaca TV, di TV Al-Hijrah ataupun di Astro Oasis. Terus kita bersama untuk kita kongsikan bersama rakan-rakan, dan jika ada catatan nota yang penting boleh dicatatkan elok-elok. Moga-moga ia menjadi panduan untuk keluarga kita pada masa ini dan masa yang akan datang. Kita ingin memulakan majlis kita dengan bacaan surah As-Sajdah ayat 8 hingga 10 kali ini. Terus kita dipimpin saudara Ahmad Adil Luqman. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita telah bacaan ayat 8 hingga 10 daripada surah yang ke-32 surah As-Sajdah. Ayat yang ke-8 maksudnya, kemudian dia Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keturunannya daripada air yang hina. Inilah terjemahan ringkas daripada ayat yang ke-8 untuk sama-sama kita melihat bagaimana seorang individu asal usulnya, tapi lebih daripada itu ianya bukanlah sekadar terhenti pada seorang, tetapi ia berterusan kepada anak, kepada cucu, kepada cicit dan generasi seterusnya yang menjadi legacy. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut perkara ini, kita ingin berkongsi, mendengar perkongsian daripada Encik Syahrul Fadli Syam Cik Abdullah, bagaimana beliau apabila rasa mungkin rendah dalam kehidupannya tetapi bangkit dan ingin terus maju bersama anak ahli keluarga. Kita saksikan video paparan. Nama saya Syahrul Fadli Syam bin Jalullah. Saya adalah salah seorang asnaf fakir miskin daerah Selangor. Saya juga adalah CEO kepada Dirayam Food Industry yang mengusahakan produk bakery
frozen dan lain-lain produk lah. Sepanjang daripada 2015, pengalaman yang saya dapat daripada apa yang pihak zakat ajar pada saya memang banyak. Satunya, kita nampak daripada kita tak tahu apa, sampai sekarang saya ada lebih kurang dalam 12 outlet dan saya mempunyai lebih kurang dalam 40 ejen. Saya banyak juga cawangan, saya banyak terlibat dalam program sponsor dan macam-macam program lagi lah setakat ni. Alhamdulillah, perkembangan positif. Didikan yang saya beli pada anak, saya tak bagi kemewahan. Macam anak nombor 1, nombor 2 dan nombor 3, saya tak bagi dia kerja dengan saya bagi dia kerja dengan orang. Kita bagi dia cari pengalaman macam mana susahnya nak dapatkan duit perbelanjaan harian untuk diri masing-masing. Lepas dia orang dah boleh lalui kesusahan tu, barulah saya pelan-pelan saya tarik masuk dalam company saya sendiri. Saya senang, saya bagi dia orang cari rezeki itu sendiri. Saya tak ajar kata okey, kita dah maju, kita bawa anak kita masuk dengan tak ada pengalaman kan. Jadi kita bagi dia orang cari kesusahan dulu. Baru kita ni. Sekarang ni alhamdulillah anak saya dah nampak kemajuan tu. Seorang saya dah tarik masuk ke bidang bakery. Tinggal 2 lagi insya-Allah. Mungkin selepas Ramadan ni. Begitulah perkongsian daripada Encik Syahrul Fadli Syam, Encik Abdullah, bagaimana mendaki dan juga memanjat ke tangga kejayaan dalam kehidupan. Dan ini adalah salah satu daripada pengalaman yang kita ingin fahami lebih lanjut lagi daripada ayat yang ke-8 daripada surah As-Sajdah, bila Allah menyatakan kemudian dia menjadikan keturunannya daripada air yang hina. Terus kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman untuk menjelaskan Ustaznya, dalam surah As-Sajdah ini Allah menjadikan manusia, Allah menerangkan prosesnya itu tadi dengan istilah naslahu min sulalatin mimma immahin, daripada bawah itu, dan kemudian bagaimana sebenarnya seseorang ayah boleh memastikan ahli keluarganya daripada bawah itu naik ke atas dan masuk syurga sekeluarga. Silakan. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bersama pada kali ini. Dan setelah kita membincangkan majlis ayah pada program yang sebelum, tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keturunan ataupun sulalah mimma immahin, sulalatin min tin pun ada dalam Al-Quran, iaitu daripada tanah. Kemudian dalam ayat lain menyebutkan min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghah, dan begitulah step-step bagaimana kejadian manusia. Dan tuan-tuan, hatta di kalangan nabi-nabi menyebutkan peri pentingnya tentang zuriat ini. Keturunan, legasi dan seumpama ini memang disebutkan. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Dia tak lupa dalam doanya itu, jadikanlah imam pada keturunan aku pun termasuk juga. Qala wa min dzurriyyati. Begitu juga dalam doa Nabi yang lain, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi maknanya tuan-tuan, ini satu yang sangat biasa disebutkan dalam Al-Quran, bahkan menjadi doa para nabi. Dan manusia ini tuan-tuan dijadikan daripada satu perkara yang kelihatan hina. Dan bila sebut nutfah, mimma immahin dan seumpama ini adalah air mani dan seumpama itu, perkara yang pada sisi manusia pun tidak dirasakan benda itu mulia. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu perkara yang agak pelik. Daripada keturunan yang hina ini, boleh jadi dia terus hina, satu, atau dia boleh jadi lebih baik, bahkan sangat baik. Sebagaimana dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
thumma radadnahu asfala safilin. Manusia ni kami jadikan dengan sebaik-baik kejadian, dan boleh jadi pula dia akan jadi seburuk-buruk kejadian. Dan kata para ulama memberi tamsilan dalam hal ini, boleh jadi manusia ini lebih baik daripada malaikat, ya, tapi boleh jadi pula lebih teruk daripada syaitan. Boleh jadi. Jadi maknanya dia kena memilih di antara perkara inilah, memilih perkara inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nak pilih benda baik boleh, nak pilih benda jahat boleh. Jadi poinnya tuan-tuan, baik atau buruknya keturunan ini berdasarkan kepada ikhtiar memilih tadi, memilih benda baik atau tidak. Pilih benda baik dia akan jadi terbaik, pilih benda jahat dia akan jadi terjahat. Ya. Wal'iyadzubillah. Masya-Allah ya. Jadi permulaan kita ini sama Ustaz ya. Nak ceritanya ialah daripada sumber ma'im mahin, air yang hina, tetapi bagi ayah lah yang memilih ya, bagi ibu ayah memilih jalan bagaimana bagi si anak itu dan juga ahli keluarga, sama ada jalan syakiran, bersyukur tadi Ustaz ya, ataupun yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Permulaan kita sama, tetapi ending kita, penghujung kita berbeza bergantung kepada apakah proses yang kita pilih. Dan ini menarik untuk sama-sama kita kongsikan pada hari ini ya, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman dan juga saudara Ahmad Adil ya, berkongsi tentang ayat yang ke-8 ini. Kerana bila dah dinyatakan perkara fizikal ini, dalam ayat yang ke-9 Allah menyatakan Allah tiupkan rohnya ya, di situlah bermulanya kemuliaan seseorang itu, tapi syaratnya mesti disyukuri, bukannya dikufuri. Jadi dalam hal ini mari sama-sama kita lihat dengan lebih dalam lagi. Bercakap tentang zuriat Ustaz ya, bercakap tentang zuriat. Ada orang yang kahwin ya, bila dia mula-mula dia nak bernikah itu, dia pasal dia suka-suka je kan. Ada orang yang bila dia bernikah tu dia memang buat persediaan untuk suami isteri yang bahagia. Ada orang yang dia bila bernikah itu dia tak buat persediaan, khusus 2 hari je kahwin tu ya, 2 hari kemudian rupanya dah dapat anak kan. Tak bersedia. Kalau Ustaz boleh kongsikan sikit, apakah sunnah-sunnah awal menyambut sebelum anak lahir, selepas anak lahir, disebabkan apa? Tanpa persediaan ini nanti sampai ke bila tak bersedia-sedia dengan anak dah masuk 2, 3, 4 dan rupa-rupanya sudah terlambat. Kalau Ustaz boleh kongsikan sunnah menyambut sebelum dan anak lahir, silakan. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya bila Ustaz sebut tentang persediaan untuk perkahwinan, kelahiran anak dan seterusnya, sebenarnya orang kata Allah tak belajar pun jadi juga. Jadi maknanya akan berlaku juga lahir anak dan seterusnya. Betul. Baik, kelahiran anak itu memang kita kata secara kaedah fitrahnya begitulah. Ya, bila kahwin dapat anak kan. Tapi tuan-tuan, Islam tidak melihat hanya sekadar dua individu secara fizikal tadi lahirlah anak dan seterusnya. Itu bukan itu sahaja Islam lihat. Tapi apa pengisian Ustaz sebut tadi, apa pengisian kepada si anak itu, nak membesar macam mana. Baik, dalam proses ini bahkan Islam mengajar sebelum daripada kelahiran. Nah, bahkan bagaimana emak dan ayah tadi disatukan dalam bentuk perkahwinan yang benar, yang mulia. Jadi dengan sebab itu maka beberapa perkara ini perlu diambil perhatian. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, biasa kita dengar di dalam nasihat ini, ada nasihat para ulama, betul lah kalau kita kata dalam hadis tidak disebutkan perkara ini, bahawa orang-orang yang telah berkahwin kemudian dia mahu mendapat anak yang baik, maka dia kena memulakan kebaikan itu pada diri dia. Nah, seorang ibu yang nak anak dia fasih membaca Al-Quran, dapat ngapal Quran macam apa Sa'adil kita ni kan, maka dia kena memulakan dalam diri dia. Nah, maksudnya dia kena mula membaca Al-Quran semasa mengandung itu lagi. Disebut ialah membaca surah Yusuf, Maryam dan seumpama. Tak apalah, yang penting baca Al-Quran akan turun kepada anak tersebut. Dan tuan-tuan sekalian rahmatullah sekalian, Ustaz pernah baca satu kisah satu orang ulama ya. Ini ada dalam satu kitab. Nama dia ulama ni Muhammad Zakaria. Dia cerita tentang pengalaman hidup dia. Dia kata, aku masa kecil umur 2 tahun setengah Ustaz, dah hafal lebih kurang 4-5 juzuk. 2 tahun setengah.
mulut kita belum keluar perkataan yang betul masa tu dah hafal 7 setengah. Kita kata daripada mana ini? Ibu dia hafizah Al-Quran yang setiap masa mengandung itu 2-3 hari habis sekali. 2-3 hari habis sekali, rupanya masuk dalam kepala anaknya itu, akhirnya lahir anak yang sangat mudah untuk menghafaz Al-Quran. Jadi itu persediaan masa mengandung. Kemudian begitulah selepasnya itu, bila dilahirkan sahaja, dalam ada tahniknya, ada aqiqahnya, apa semua dan cara Islam itu, kemudian diteruskan dengan tarbiyah yang diajar. Sangat baik tuan-tuan, saya cadangkan untuk kita membaca kitab Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad yang dalamnya menceritakan tentang bagaimana untuk mentarbiah anak-anak, khususnya menjadi zuriat yang sangat baik ini. Yang baik, masya-Allah ya. Jadi itu adalah panduan untuk ayah-ayah ya, dan juga sekaligus untuk ibu-ibu yang mendengar pada hari ini. Sudah tentunya memerlukan sokongan daripada ayah lah, seperti mana tadi kan, kalau maknya nak baca Quran tu, ayahnya pun menyokong perkara tersebut. Kalaupun tidak hafaz Quran, diberikan masa ya, dijadikan, disusun dalam keluarga itu bila membaca Quran, bukannya dibiarkan begitu sahaja. Khawatirnya si mak pun tak baca Quran, ayah pun tak baca Quran, jadi anaknya itu kalau tidak membaca Al-Quran itu jangan dirasakan pelik. Jadi di sini adalah persediaan sebelum dan selepas berkahwin itu ataupun menimang cahaya mata, ada tahnik sebentar tadi ya, dan juga akikah. Itu semuanya perkara-perkara yang perlu dipelajari, kerana kalau ianya tidak didalami ilmu ini, maka sudah tentunya dah terlepas 7 hari, terlepas 14 hari ke berapa hari yang ada, rupanya anak dah besar Ustaz kan, dan dah agak terlambat, takkan nak tahnik ketika 14 tahun kan. Jadi ini perkara-perkara istilah yang mungkin bahasa Arab tapi boleh ditanyakan ataupun kita cari di laman sosial untuk kita belajar daripada ustaz-ustaz ataupun di YouTube daripada penceramah-penceramah yang boleh menerangkan perkara ini. Jadi kembali kita kepada ayat yang ke-8 sebentar tadi, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Bercakap tentang anak sebagai legacy. Kalau Ustaz boleh kongsikan bagaimana para nabi dahulu, tadi Ustaz ada cakap tentang Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Anak ini jadi legacy ni untuk apa sebenarnya Ustaz? Pasal saya ada bercakap sebelum ni, saya ada berkongsi juga dalam sesi ini. Saya bercakap dengan seorang profesor ketika di luar negara, bukan agama Islam. Saya tanya berapa orang anak? Ada 3 orang anak. Dia kata sekarang ni orang tak ada anak ramai-ramai, 2-3 orang saja. Pasal kalau dulu ramai, kalau di Amerika ini kerana apa? Kerana nak bantu ayahnya bertani. Jadi mindset dia ialah anak ini legacy untuk bertani, nanti nak tolong bajak sawah apa sebagainya. Jadi sekarang dah tak perlu dah. Jadi 3 dah cukup. Jadi bagi orang Islam misalnya, kadang-kadang ada yang kata dah ada anak. Tapi anak ini sebagai zuriat, sebagai legacy apa sebenarnya sebagaimana didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Betul Ustaz, mindset tu kadang-kadang kena betul kan? Betul. Iaitu tujuan daripada kita mendapat anak ini, yang paling besar tuan-tuan, selain daripada perkara keduniaan kita seronok, kita gembira, kemudian kita tua dia boleh jaga kita, apa semua itu yang keduniaan lah. Tapi yang lebih besar daripada itu tuan-tuan, mereka ini adalah aset kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas. Ya. Nah, bila mati anak Adam, 3 perkara je tinggal, yang lain semua habis. Sadaqatun jariyatun, waladun salihun yad'u lahu, apa satu lagi? Sadaqatun jariyatun, ilmu yang tanfa'u bihi. Betul, terima kasih. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmunya dimanfaatkan, dan juga anak yang saleh yang mendoakan. Baik, tuan-tuan dan saudara rahmatullah sekalian, disebut 2 perkara yang sangat besar berkait dengan anak. Nombor 1 ialah ilmun yuntafa'u bihi. Kalau kita mengajar Quran kepada anaknya itu, maka anak ini membacanya, kita masuk dalam kubur pun masih kekal pahala. Jalan lagi ilmu. Kemudian sadaqatun jariyatun, yang kita membelanjakan untuk anak itu belajar dan seumpama itu, juga mendatangkan kebaikan yang berterusan kepada kita. Maknanya tidak lagi tuan-tuan, zuriat ini adalah perkara yang akan membantu kita bukan atas dunia aja, bahkan di akhirat. Ini aset yang paling penting. Kalau Ustaz hanya aset itu untuk digunakan bertani apa semua itu,
sangat-sangat pendek dia punya kita punya kefahaman itu sangat sedikit. Sebenarnya jauh daripada itu di akhirat kelak yang begitu lama. Ya, masya-Allah ya. Jadi itu kefahaman, dan penting kefahaman ni Ustaz ya, pasal sebenarnya yang saya nyatakan tadi lah, ada yang tahap profesor ya, begitu menjawabnya saya pun terkejut juga. Tapi baru saya sedar, oh rupanya ada ayah yang berkefahaman begitu, dan ada ayah yang dia pun tak tahu, dapat orang lain dapat anak dia pun nak anak juga kan, dia rasa nak bangga juga dapat anak. Tetapi rupa-rupanya di dalam Al-Quran ini sudah pun, ataupun dalam hadis tadi pun dijelaskan bagaimana anak ini sebagai aset Ustaz ya, aset bukannya liability. Ya, tak nak menjadi sebagai sesuatu yang mendakwa kita, tetapi yang mendoakan kita di alam barzah nanti, dan juga dapat bertemu di akhirat nanti, bukan sebagai individu yang akan mendakwa kita. Jadi ini adalah kefahaman tentang anak sebagai legacy. Dan bercakap tentang legacy ini, ada perkara yang perlu dibuat ya, bukan tiba-tiba sahaja. Kalau tadi tiba-tiba anak keluar ya, tiba-tiba saja anak terus menjadi legacy ke syurga. Perlu ada pilihan, sama ada jalan syukur yang dialurkan ataupun jalan kufur. Apa yang perlu dibuat oleh ayah untuk memastikan anak ini menjadi sumber kesyukuran sehingga ia menjadi aset kepada kita? Kita akan ikuti perbincangan lanjut selepas ini. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga pada hari ini, untuk sama-sama kita mendalami kepada ayat di dalam surah As-Sajdah, ayat yang mempunyai banyak pelajaran. Dan rancangan ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor ya, kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi, dan seruan untuk kita menunaikan zakat, salah satunya di Lembaga Zakat Selangor. Kita berbincang pada hari ini dengan tajuk anak ini legasimu ya, bagi ayah anak sebagai legasi sampai ke syurga. Kita yang membuat pilihan sama ada jalan syukur ataupun jalan kufur yang kita siapkan untuk diri kita dan juga anak kita. Dan sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada ayat daripada surah As-Sajdah ayat 8 hingga 10. Kita nak membaca satu lagi rujukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 132 untuk sama-sama kita mengambil iktibar daripada junjungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita mendalami lagi apakah yang perlu dibuat oleh ayah agar jangan sampai legasi itu menjadi liability yang mendakwa kita, tetapi aset yang membahagiakan kita sekeluarga. Ayat surah Al-Baqarah ayat 132. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا
بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat yang ke-132 daripada surah kedua, surah Al-Baqarah. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini adalah perkataan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga susur zuriatnya, ya, Nabi Yaqub kepada anaknya. Dan sudah tentunya kalau tuan-tuan yang ada plakat majlis ayah ini, kalau kita perhatikan di belakang ini ada solusi daripada Al-Quran untuk ayah. Bahagian yang ketiga itu adalah qudwah hasanah, ya, contoh teladan. Dan sudah tentunya daripada ayat 132 tadi ada contoh teladan daripada siapa? Daripada bapa junjungan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub yang kita ingin belajar bersama pada hari ini. Bagaimana, ya, bagi seorang ayah ingin menjadi seorang yang membina legasi untuk anak ini sampai ke syurga. Jadi kita bersama dengan Dr. Luqman untuk sama-sama kita memahami nak buat apa ni Ustaz. Ya, dah jadi ayah, dah jadi, dia mula-mula jadi suami dulu, kan? Mula jadi suami dulu, lepas tu jadi ayah. Ada yang jadi ayah cepat, ada ayah lambat. Tapi bila dah dapat anak pertama itu, sebenarnya bagi sebahagian, okey, saya dah buat tahnik, saya dah buat akikah tadi, azan dah, iqamah dah siap, nak buat apa lagi Ustaz? Sila. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian. Sebenarnya atuk Ustaz dululah, ya, berpesan, dia kata perkahwinan ini bukanlah walaupun seorang mentafsirkan perkahwinan itu begitu begini, pada hakikatnya kita sebenarnya suami dan isteri ini dia guna satu istilah tumpang. Tumpang macam okay. Menumpang, okay. Suami menumpang isteri, isteri menumpang suami. Okay. Maknanya kedua-dua itu akan berkait rapat, akan melakukan satu urusan secara bersama. Termasuklah apabila lahirnya anak, maka sumbangan kedua-dua, tanggungjawab kedua-dua ini tetap berjalan seperti biasa. Dan tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, bila disebutkan apa perlu ayah mak buat kepada anak ini, Ustaz nak sebutkan secara ringkas dua perkara. Nah, nombor satu ialah seorang ayah, ya, khususnya perlu memberi agama kepada si anak. Nah, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua budak yang lahir itu lahir di atas fitrah. Maksud suci bersih. Fa abawahu, dua mak ayah dia lah, mak dan ayah dia, yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, menjadikan ia Yahudi, Nasara, Majusi dan seumpamanya itu yang mencorakkan itu mak dan ayah. Jadi oleh kerana hadis ini menerangkan dengan jelas bahawa tugas mak ayah itu bukan setakat cari rezeki, tetapi mencorakkan seluruh hidup anak itu dengan gaya apa dia nak. Kalau nak suruh jadi orang beragama, ya, inilah masanya mak ayah tu kena buat. Dan Ustaz sebut betul tadi, iaitu mesti berdasarkan qudwah. Kalaulah kita nak anak kita jadi orang baik, kita tentu kena jadi orang baik. Jadi baik. Nah, kalau kita nak anak kita salat, tentu kita kena salat. Nah, kalau nak anak kita ke masjid, tentu kita kena ke masjid. Nah, anak pergi masjid, ayah duduk depan TV. Tu tak jadi begitu, nah. Mestilah dia kena tunjukkan bawa anak dia ke masjid dan seumpamanya. Dan bahkan tuan-tuan, di zaman yang kita kata sangat masih kita dalam wabak dan seumpamanya, ada orang berkata bahawa bila masjid dah buka, kan, sekarang penuhkanlah masjid tu. Dia tidak begitu, tuan-tuan. Tidak semudah itu bila masjid itu dibuka akan penuh semula gitu, tidak. Dan bahkan Ustaz melihat sendiri bahawa orang di dalam masjid itu berbanding dengan sebelum PKP berkurang. Berbanding dengan sekarang lah.
Jadi bila masjid dibuka pun manusia perlukan satu semangat, perlu satu qudwah, perlu satu kesungguhan untuk datang. Sebab dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahawa semua amalan-amalan agama kita nak didik anak semua ini perlu kepada hidayah. Dan hidayah ini tuan-tuan ada dua. Nah, dua syarat ini bawa untuk dapat hidayah. Nombor satu ialah mesti ada dalam jiwa, dalam hati itu wa yahdi ilaihi man anab wa yahdi ilaihi man yunib, dua ayat iaitu kita rasa nak kembali kepada Allah. Ya Allah, aku nak pergi masjid. Ya Allah, aku nak baca Quran. Ya Allah, aku nak sembahyang. Ada dalam jiwa itu, mesti ada. Nombor satu. Nombor dua, dia kena buat ikhtiar, iaitu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia kena berusaha ikhtiar. Kunci jam nak bangun subuh kan, kunci jam. Kemudian bila jam bunyi dia bangun, pergi mandi, dia pergi ke masjid. Ini ikhtiar nombor dua. Bila ada inabah dan juga ada mujahadah tadi, barulah dapat hidayah. Harap-haraplah anak ni membesar jadi orang baik. Tak jadi harap saja gitu. Dia kena ada contoh qudwah, ikhtiar itu kena ada. Masya-Allah, jadi itu formula penting untuk membina jalan syukur itu tadi tu, ada inabah, kita kembali, kita ingin kembali pada Allah, perasaan itu perasaan itu, dan kesungguhan, mujahadah, dan juga barulah hidayah itu dapat dicapai macam itu dan itu perlu diusahakan. Kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu bukan sekadar untuk diri kita sahaja, tetapi untuk diri ahli keluarga kita. Nahnu ataupun ihdina sebentar tadi. Dan bercakap tentang perkara ini, mungkin saya nak berkongsilah ataupun bertanya kepada saudara Ahmad Adil, pasal saudara Ahmad Adil sebagai Johan hafazan juzuk 1 hingga 20 peringkat kebangsaan, dan saya tak pasti adakah ayah penjaga kepada saudara Ahmad Adil ini memang hafaz Quran juga 30 juzuk ke macam mana? Sebenarnya mak ayah saya tidak menghafaz Al-Quran. Tak menghafaz Jadi kalau katakan tak menghafaz, saudara Ahmad Adil menghafaz, mesti ada dia punya rutin yang berbeza kan, bagi orang yang menghafaz dengan penjaga yang tidak menghafaz. Ada tak pada waktu nak meneruskan hafazan balik rumah ke apa ke, tengok ada perbezaan antara ayah dengan saya, apa motivasi menyebabkan terus menghafaz Al-Quran sampai tahap ini menjadi, moga-moga menjadi legasi kebaikan soleh kepada ayah ibu yang mungkin juga mengikuti program pada hari ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Dr. Luqman. Mak ayah saya tidak menghafaz Al-Quran. Sebenarnya pada saya 13 tahun, saya diberi tawaran untuk masuk ke Sambestari, sekolah terbaik agama di Selangor. Dan diberikan pilihan untuk masuk ke Mahat Tahfiz di negeri Selangor, bawah kerajaan negeri. Jadi bertanya kepada saya, ini satu, orang kata, bukan semata-mata ingin menghafaz Al-Quran. Ia satu tanggungjawab yang dibawa ke mati. Bagaimana kan? Dia memberi dorongan. Sepanjang saya menghafaz Al-Quran, segala yang berkaitan dengan Al-Quran 110% diberi dorongan sepenuhnya. Saya perlu ke sini dan perlu ke situ, perlu bagaimana, perlu peruntukan dan sebagainya, memberikan 100% komitmen kepada saya. Mak dan ayah saya sangat menyokong supaya saya masuk pertandingan di Perak dan hantar saya, bantu. Untuk rutin, kadang-kadang bila kita balik daripada asrama dan sebagainya kan, biasalah, di asrama tak ada telefon, tak ada apa. Kadang-kadang tu selalu diberi peringatan lah, kata macam mana rutin tarbiyah di asrama, bukan semata-mata di sekolah, perlu dibawa ke rumah. Jadi peringatan sering diberikan sentiasa oleh mak ayah. Di situ sedikit sebanyak membantu diri saya untuk sentiasa istiqamah dengan Al-Quran sehingga hari ini. Alhamdulillah. Jadi itu adalah pengalaman daripada saudara Ahmad Adil, maksudnya daripada sokongan mak ayah, Ustaz, memang walaupun mak ayah bukanlah hadir sebagai seorang yang juga menghafaz Al-Quran, tetapi dengan sokongan kebaikan itu ia mengalurkan jalan syukur itu. Dan bercakap tentang sokongan ini, Ustaz Dr. Muhammad Luqman, apa sokongan-sokongan yang perlu diberi kepada anak agar anak ini daripada kecil dia membesar dengan rasa saya nak jadi orang yang bersyukur, yang baik, bukannya ayah macam tak kisah aja. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Semoga Ahmad Adil beliau akan masuk musabaqah sebenarnya di peringkat kebangsaan yang seterusnya ini. Mudah-mudahan berjaya lagi insya-Allah. Amin. Peringkat 30 juzuk kan? Amin ya rabbal alamin.
Dan tuan-tuan, sebenarnya berkenaan kalaulah kita mak ayah tidak menghafal Al-Quran, maka bila kita sudah ada kesedaran, kita ikhtiarlah supaya zuriat kita yang menghafal. Mungkin kita dah terlambat kan, tapi insya-Allah anak-anak itu akan meneruskan dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang besar, dipakaikan mahkota di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, Ustaz cadangkan begini. Untuk kita menggalakkan zuriat-zuriat kita ni mudah mendekati Al-Quran, mudah menghafal Al-Quran, mula-mula sekali ialah latih dalam jiwa dan diri anak-anak tersebut ialah minat. Nombor satu minat. Minat tu apa dia? Iaitu sejak daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3 dan seterusnya itu sentiasa dibacakan Al-Quran kepada dia, sentiasa didengarkan Al-Quran kepada dia, sentiasa dibincang tentang Al-Quran, sehingga secara tak langsung dia jadi minat Al-Quran itu. Dan tuan-tuan, Ustaz pernah mengajar anak Ustaz masa tu yang umur 7 tahun, dia belum pelak lagi lah baca Quran apa semua. Tetapi menghafal Quran juzuk 30, bukan 30 juzuk, juzuk 30, menghafal dalam kereta sahaja. Makna sambil-sambil kita bawa kereta tu, adik, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dia pun Qul huwallahu ahad. Itulah ulang-ulangnya, hanya mengambil masa lebih kurang 2 bulan lebih kurang gitu di atas kereta. Maknanya sambil dia berjalan, sambil dia bermain apa semua, itu sahaja. Maknanya budak ini mudah untuk melekat bacaan Al-Quran tersebut. Jadi poin Ustaz di sini ialah latih minat. Jadi bila sampai ke tahap kebiasaannya di tempat kita ini menghafal Quran ini biasanya pada usia 13 tahun lah, tingkatan 1. Jadi ada sekolah-sekolah yang alhamdulillah cukup banyak di Malaysia sekarang ini, sama ada di Ma'at Tahfiz ataupun di sekolah-sekolah di bawah kerajaan yang membuat integrasi dengan tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi dalam usia tersebut, kalau anak itu ada minat daripada awal, insya-Allah dia nak hafal Quran tak? Oh nak? Dia akan jadi begitu. Jadi daripada situlah, dan Ustaz sendiri merasakan perkara ini oleh kerana mak buat kepada kita gitu. Dulu zaman Ustaz, zaman kita kaset. Kaset ni tak sempat dah kot. Zaman kaset ni tuan-tuan, kaset tu diputar-putar baca Al-Quran, dan Ustaz sangat minat pada Syekh Abdul Rahman Abdullah Al-Matrud. Al-Matrud ada dalam YouTube sekarang lah. Tapi diputar sampai putus tali tu. Jadi tuan-tuan, akhirnya kita rasa sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah, dan kita minat untuk menghafal Al-Quran. Jadi Ustaz cadangkan nombor 1 latih minat. Kalau tuan-tuan latih dengan handphone anak-anak kita ni, dia akan jadi minat kepada handphone lah, pergi kepada perkara lain. Tapi kalau Al-Quran, insya-Allah Ustaz meyakini perkara ini akan ya. Jadi itu adalah panduan ya, bagaimana awalnya itu menaruh minat Ustaz ya, menaruh minat, dan akhirnya anak ini akan meneruskan apa yang dia minat tadi itulah ya. Cuma bila bercakap tentang minat ini Ustaz ni, zaman sekarang ini dia ada cabarannya yang Ustaz cakap tadi, telefon. Kan. Jadi bagaimana Ustaz rasa boleh, kalau Ustaz boleh kongsikan tips kepada ayah-ayah mencabar sebenarnya nak menguruskan telefon, pasal terutama masa PKP hari itu ya, bila sebelum PKP kita dah bagi peraturan jangan main telefon kalau pergi ke restoran, ke makan luar ke apa ke. Zaman PKP memang kena bagi telefon kan. Sekarang ni nak tarik balik tu, wah, itu bukannya satu perkara yang mudah ya. Tetapi di akhir ini mungkin Ustaz Dr. Muhammad Lokman boleh mencadangkan ya 1-2 perkara agar minat ini jangan dikacau pula dengan perkara-perkara yang hiburan melampau, sehingga kan anak ini sebagai legacy ini sekali je dalam hidup kita. Tak nak ianya tergagal disebabkan oleh hiburan melampau, sebagaimana dalam surah Luqman ada dinyatakan perkara ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya kita menghadapi benda yang sama Ustaz. Maknanya anak-anak kita sekarang dengan gadget ni macam tak boleh lari. Tapi nak atau tidak, kita terpaksa buat keputusan. Sama ada nak membiarkan anak begitu atau kita buat satu undang-undang untuk anak kita. Undang-undang. Jadi Ustaz buat beginilah, ini yang peribadi saya pada Ustaz buat, ada limit masa. Contohnya kalau malam misalnya pukul 11 semua kena hantar. Semua kena hantar. Kalau handphone itu kalau dia nak guna pun pada sebelum pukul 11, kemudian di luar di kawasan lapang, kawasan rumah itulah, bukan dalam bilik dan seumpamanya. Mana kita kena buat undang-undang sendiri. Kalau kita biarkan, Ustaz pernah melihat sendiri di rumah kawan tertentulah,
Anaknya pukul 3, 4 pagi duk main telefon. Pukul 3, 4 pagi kita bangun malam kan. Bangun tu nak buang air apa semua tak. Masya Allah belum tidur lagi. Itu hakikatnya kalau dibiarkan anak-anak dengan handphone. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan kita usaha dan ikhtiar sama ada kita melakukan untuk legasi kita ini ataupun kita biarkan boleh jadi dia akan rosak pada satu ketika nanti. InsyaAllah ya. Jadi ini adalah panduan ya, peraturan perlu diletakkan ya dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga itu, kerana membina anak sebagai legasi Ustaz ya, dia bukan macam lalang tu biar aja jadi lalang lah kan, tapi untuk membina menumbuhkan durian musangking ke ataupun walaupun cili pun masih lagi perlu dijaga disemai, apatah lagi kita bercakap tentang anak kita sebagai legasi hingga menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan panduan kepada kita ayah-ayah yang berada pada hari ini agar anak kita adalah legasi yang mulia, memilih jalan syukur sehingga sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa dipimpin Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman pada hari ini. Silakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, pencerah kanan Universiti Sains Islam Malaysia, berada pada hari ini berkongsi permata Al-Quran pada hari ini. Terima kasih Ustaz ya. Ya, panduan bagaimana kita ingin menjaga anak kesayangan yang kita nanti-nantikan selama ini, dan apabila sudah lahir, sudah masuk sekolah rendah, sekolah menengah, ianya bukan dibiarkan begitu sahaja. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ahmad Adil Luqman bin Nur Ismail ya, sebagai seorang individu yang menghafaz Quran, mendapat sokongan daripada ibu ayah yang sama yang kita contohi bersama pada hari ini, untuk terus kita membina keluarga yang sakinah sehingga izin rahmat daripada Allah kita sampai ke akhirat sana nanti di syurga Al-Firdausil A'la. Kita bertemu lagi dalam majlis ayah pada siri akan datang untuk terus kita sama-sama melihat bagaimana ayah terus memimpin masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. أستغفر الله